بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian daripada kesalahan pada akhlak atau dikatakan tidak beradab dalam perjalanan menuntut Allah itu apabila ada hamba itu menggerakkan hatinya bagi mencari sebarang maksud hawa nafsu kerana bersenang-senang dengannya, padahal di atas perkara yang tidak diperintahkan Allah, maka akibatnya lupa ia dengan Allah dan mudahlah terjatuh ia atas maksiat. Dengan yang demikian, maka Allah akan menimpakan ke atas mereka itu bencana dan kesusahan dan derita, serta hati dan fikirannya menjadi sakit. Maka pada ketika itu tiada memberi faedah baginya dengan dunianya yang banyak. Kita sambung lagi. Hak yang lepas, satu perkara yang sangat penting, kita tak boleh nak pandang kecil, iaitu adab. Adab dalam kita menuntut Allah. Apa makna menuntut Allah? Iaitu sesuatu ibadah yang kita buat dengan maksud kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Maksud ibadah yang kita buat ni tidak salah kalau kita niat nak dapat pahala. Tak salah. Kerana Allah memang dah janji nak beri pahala. Tapi macam mana pun kita niat, boleh tak boleh tu dia bergantung pada hal kita. Kita buat ibadah kerana nak pahala, tapi bila tak kena dengan cara, tak boleh pahala. Tak boleh. Macam kita buat kerja lah, buat projek, tiba-tiba projek kita tak kena dengan syarat, walaupun kita habis juta pun nak keliling tak boleh, pasal tak kena. Kita dengan Allah pun sama. Kalau pun cukup syarat dia, syarat rukun hak zahir cukup, tapi ada penyakit pula hak lain, penyakit yang tak nampak tengok mata. Rukun fi'li cukup, rukun qauli cukup, solat cukup dah, solat ke apa tak kira. Tapi ada penyakit hak duk dalam. Penyakit duk dalam ni, penyakit tak nampak tengok dengan mata. Penyakit duk dalam ni pula dia boleh merosakkan amal hak kita buat. Antara penyakit hak kena dalam tubuh kita ni ialah menyalahi adab dengan Allah, tak beradab dengan Allah. Adab ni jarang kita bincang, jarang kita pelomak dia. Kalau adab dengan manusia kita jaga, kita nak pergi ziarah yang berhormat, kita pakai pakaian yang comel,
Tak bakal dia berjumpa masuk jabat dengan hamba ke dia. Bukan jadi syarat jabatan lah ni. Segala urusan dengan jabatan kena pakai kasut dari pakai selipar biasa. Dia tepek dah situ. Kita pun pakai kasut. Kasut pun bukan kasut boot. Hok main dia banjir itu dok kasut selayak dengan pejabat. Kita patuh. Tak boleh pakai hok capai samping, tak boleh. Itu mana adab kita dengan manusia. Adapun adab dengan Allah ni kadang-kadang kita lebih kurang. Contohnya orang-orang kita zaman itu kalau semayang di rumah kadang-kadang baju tak pakai. Kilah kain tak rusak. Bawah lutut membakar jolok. Ambil piuh sakut tiap 4 tahun tak basuh-basuh tu. Tak atas kepala. Dia sungguh tu tak basuh piuh. Karak dah piuh tu. Jatuh dia koloh pening ugak-ugak. Ugak-ugak pun pening. Tak basuh. Kadang-kadang duk baruh, duk kebun. Allah, sembahyang tak baju ni bertahun-tahun. Baik, sembahyang tak baju tu adab ke tidak dengan Allah? Sembahyang sah. Adab ke tidak? Jawab dia dok. Dok. Kat kita dengan Allah ni nak masuk pada ibadah bukan saja adab yang zahir, pakaian tu kena jaga, adab hak batin ni kena jaga juga. Adab hak dalam kita. Orang yang beradab dengan Allah ni, orang yang bila nak buat sesuatu perkara minta izin, minta laluan. Macam kita nak pergi rumah orang lah. Tak kita pergi rumah orang, tak akan nak pakai jak-jak atau rumah lalu. Minta izin jumpa orang naik. Kita dengan Allah pun kena gitu juga, minta laluan juga. Tapi tidaklah minta laluan macam kita minta dengan orang. Mana dia minta laluan dengan Allah? Minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku nak baca Quran, ya Allah. Mintalah tolong aku untuk baca Quran. Lepas tu Allah kata kalau mu nak baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Kita pun minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pasal apa kita minta lagi tu? Kerana teringat Allah suruh. Itu adab tu. Teringat Allah suruh baca ta'awuz, kita pun baca. Bukan saja-saja nak baca dak. Lepas tu pula kita kena faham ta'awuz tu apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim tu gapo makna? Yang Allah suruh sangat kita minta dengan dia hak ni belum baca Quran, luar sembahyang ke dalam sembahyang ke kena baca. Surah Bara'ah, surah Taubah pun kena baca juga a'udzubillah. Bismillah tak boleh baca. Ada kata haram, ada kata makruh. Awal surah Bara'ah tu Bara'atun tak ada suruh, tapi kalau tengah-tengah surah sunat juga baca bismillah walaupun surah Bara'ah. Gitu. Bismillah tu ada tepat dia, tapi auzubillah ni Allah suruh dah Quran. Suruh baca. Bila kita nak baca Quran dalam solat ke, bahkan kalau dalam sembahyang tu tak baca sahabut. Jak pada awal sembahyang tak baca tu, tak baca sahabut bismillah, makruh sembahyang kita. Tak baca auzubillah tu makruh. Gak kita ni galik tak baca auzu. Pada sembahyang sunat tu galik Allahu akbar bismillah lalu. Lopak banyak lopak tu. Ini salah satu bentuk tak beradab dengan Allah dalam solat. Lagu mana nak sambil solat kita? Ramai kita hari ni solat sunat terutamanya tak percaya duduk sebelah Cikgu Zahari kat kan. Contoh Cikgu Zahari contoh. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dah. Sedangkan bila masuk pada solat, hak Nabi tak tinggal apa dia? Doa iftitah, doa pembukaan. Doa pembukaan ni adab tu dengan Allah. Belum masuk pada rukun qauli Fatihah. Kena baca walaupun pendek. Walaupun hak pendek. Kena baca. Sebab Nabi tak tinggal doa iftitah, tak tinggal. Nabi baca. Lepas doa iftitah nak masuk pada Fatihah, baca ta'awuz. Kena baca. Tak baca makruh. Makruh. Tak ada adab dengan Allah. Pasal Allah suruh nak baca Quran, fa iza qara'ta al-Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Pasal apa tu? Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan ni. Masa kita baca Quran supaya syaitan tidak liarkan otak kita ke lain.
masa kita baca Quran. Sebab Quran ni kalamullah. Tak boleh nak baca main-main macam tu Umar, tak boleh. Sebab tu kena baca dengan beradab. Kalau kita baca tidak beradab, akibat dia ayat sini. Kita akan dibalakan dengan penyakit lalai. Akan dibalakan dengan penyakit lalai, dan mudah jatuh atas maksiat pula. Kita ibadah pada Allah tapi tidak beradab, kena bala pula. Kau buat ibadah kau kena bala. Pasal apa? Allah benci. Nak buat ibadat berat, sungguh-sungguh jangan main-main dengan aku. Dengan Allah. Dengan kita bukan orang main-main, kita marah. Nah, kita kata tolong nyapuh, dia nyapuh main-main. Oh, marah kita. Mentang-mentang nyapuh nak atas kepala dia pula. Marah. Ni Allah. Allah suruh. Dah kita nak buat ibadah pada Allah, tiba-tiba kita main-main. Allah marah tak? Allah marah. Akibat dia, Allah akan balakan dengan hati jauh dengan Allah, lalai dan mudah jatuh atas maksiat. Mudah jatuh atas maksiat. Jadi adab ni penting. Penting sangat kita jaga. Itu tanda kita beradab ialah bila nak buat sesuatu minta tolong dengan Allah. Minta tolong. Nak bagi pada rumah tadi. Nak bagi daripada rumah nak bagi sini. Masjid, nak sembahyang Jumaat, nak dengar kuliah. Minta tolong tak dengan Allah. Tak ingat dah. Tak ingat tu pasal apa? Allah lalakan hati kita. Pasal apa? Lama dah kita tak beradab dengan Allah. Kita tak beradab dengan Allah lama dah, lepas-lepas dulu. Jadi perkara ni kesan bala tu ada lagi. Duk belajar dah hak Nabi ajar. Nak tubik rumah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tak akan kena mudarat tengah jalan, Nabi kata. Baca hak ni. Belajar dah, hadis sahih dah, tapi tak baca juga tadi dah. Pasal apa? Tak ingat. Tak ingat tu dipanggil lalai. Pasal apa lalai? Akibat kita tak beradab dengan Allah lama dah dulu. Tengok kesan dia. Bukan senang. Akibat tak beradab puluhan tahun tak beradab dengan Allah. Puluhan tahun. Kita sembahyang daripada awal lagi, ibadah lama dah. Tapi nak kau boleh kita ngaji beradab ni, mungkin baru umur 50 60 ni baru ngaji beradab dengan Allah. Adab dalam solat, adab dalam hak lain-lain, adab dalam puasa dan sebagainya. Jadi kita ibadah lama dah dengan tidak beradab, akibat dia masih terasa lagi lalainya kita. Lalai. Tu barulah sekarang tu bik rumah. Belum lagi sudah sembahyang tadi. Sudah sembahyang tadi ada tak kita kata terima kasih Allah tolong aku. Nak sembahyang ada tak minta ya Allah kena asyik nak sembahyang gorek ni ya Allah. Sebab tu ulama kita dia pegang kuat pada hadis usuli tu, walaupun hadis tak kuat hadis tapi dia pegang hadis orang kita. Dan kalau kita nak pegang pun kita bukan kerana hadis apa nak minta tolong. Aku nak sembahyang ni, usuli tu aku nak sembahyang, kau ajak Tuhan. Aku nak sembahyang ni Allah, my gorek ni aku nak sembahyang. Minta tolong dengan Allah. Sebab kita ni banyak benda yang kita sedang mikir, kau tak habis lagi. Nak sembahyang pun mikir lagi. Banyak perkara. Kena minta tolong dengan Allah. Nak sepenuhkan sembahyang, nak comel sembahyang ke mana. Kalau tak minta tolong dengan Allah, tiba-tiba masuk sembahyang, amo garanti tak sedap sembahyang. Daripada rumah kita mari sini, nak sembahyang gorek, nak sembahyang Jumaat, tapi tak bersedia, tak sedap sembahyang. Tapi orang habis tu tak sedap sama tak apalah. Macam orang busung bang rokok. Rokok ni busung kita bang dak, tapi orang biasa sama tak bang busung rokok. Nak isap macam. Sebab tu lah. Tak sedap sembahyang. Nak tahu sedap tak sedap? Sepanjang kita sembahyang tadi, tak sembahyang tadi, kita ingat tak kau dia tu imam baca. Ayat gapo hak imam baca tadi? Imam baca ayat beri amaran kepada kita. Suruh kita dengan mak ayah kita kena lagu mana, jangan teking mak ayah, kena minta pula apalah dosa kedua ibu bapakku ya Allah. Ayat yang baca tadi, bila kita dengar ayat kita faham dah kan, ada ayat tu kita faham dah. Bila kita faham dah, setuh dah kita, Allah aku hari ni tak minta lagi apa untuk mak ayah aku. Mari dah teringat dah, walaupun ayat dia faham. Pasal apa tu? Dibalakan penyakit lalai.
Padahal bila dengar ayat tu kita kata Allah salahnya aku ya Allah. Kalau tak minta lagi. Sebab kita dengan ayah mak kita ni kena ingat setiap hari kita bangun pagi-pagi tu jangan lupa dengan ayah mak kita. Dia hidup lagi ke? Dia mati dah ke? Kena ada doa untuk dia. Kalau boleh dia ada infak untuk dia hari-hari. Hari-hari dia ada infak dia. Mari sembahyang subuh bawa $100 bertabung. Ya Allah ni untuk ayah mak aku ya Allah. Bersalah tapi kita lalai. Bila lalai tak sentuh. Tak sentuh. Tu hak tak baca. Hak kita baca sendiri pula. Hak kita baca sendiri. Hamba sebut sama benda ni. Nak suruh kita mikir. Hak kita baca sendiri sepanjang Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Gapo dia hak banyak-banyak kita baca tu kita mari dengan hati, baca dengan hati sekali. Ada ke tak? Ada juga. Bila nak somai ibadah kita? Faham mati tak somai. Nah. Kalau duduk lagu ni tak somai. Kena baki juga. Dia benar hak berlaku atas kita hari ni, Allah nak ayat benarnya hak dia sebut. Benar. Dak hak dia sebut tu benar. Akibat perbuatan kita hak lalu. Akibat kita leka dengan dunia lama dah. Alhaakumut takasur, melalaikan kamu oleh takasur lama dah. Hatta zurtumul maqabir, itu perangai orang. Allah kata jangan kala saufa ta'lamu. Jangan gitu. Sikit lagi mereka tahu. Allah ni kita tahu. Tahu ke apa? Hati kita nak tawajuh dan solat tak boleh. Akibat mana? Kita hadap ke dunia kita. Turun pagi kerja, balik petang, malam TV, rokok, tidur gitu hari-hari. Quran nak baca tak ada. Anak-anak kita sesak tak kita nak Quran. Lah ni kita tahu dah lah ni. Allah Ta'ala ni juga balasan. Allah kata kalla saufa ta'lamun. Jangan gitu, jangan. Mereka tahu sikit lagi. Allah ulang balik, summa kalla saufa ta'lamun. Dengar kata. Jangan gitu. Mereka tahu sikit lagi. Bila? Mati pula, lepas mati. 2 kali. Satu hak yang pertama, mereka tahu atas dunia lagi akibat dia, dan mereka tahu hak sesok pula lepas dia mati. Hak sesok nak balik alih dah. Lah ni kita tahu dah. Kita sedar, kita yakin dah. Orang hak umur 60 lah ni, orang hak umur 60, 70 lah ni, dia akan nampak amaran Allah pada ayat tadi. Bila dia tengok, bapalah anak-anak aku nak tupai tak boleh. Bapalah aku ni jadi gini lala, tak ingat kau tu, tak ingat kau ni. Bapalah aku tak sedap semayang. Bapalah sakit nyocok, tak berhenti-berhenti ni, pergi hospital, ubat tak ada. Pergi Darusifak pun untuk siang nyakit bapalah. Tak usah tanya bapa, bila Allah hantar hak dia, summalatun sorun, Tuhan tak akan tolong dah. Sebab tu Allah suruh balik semula. Wayak anak-anak belum kena nyakit. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab summalatun sorun. Allah kata balik semula, taubatlah. Lama dah kita lalai. 30-40 tahun kita dah ada ke kerja. Siapa tak kena Quran? Hari ni kelas Quran dewasa, ramai orang nak masuk. Pasal apa? Mula nyesal. Macam ni dah. Kita tak comel. 30-40 tahun kita hanyut dengan dunia kita. Kita tak peduli anak kita semayang atau tidak. Kita tak peduli anak kita negatif semayang atau tidak. Kita tak peduli anak kita gimana. Anak kita berjoget atau betah, anak kita main aerobik, anak kita main bola atau semayang, macam-macam kita bangga dengan anak kita dapat kejayaan tadi. Kita bangga. Sebelum Allah ta'azab, Allah kata anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kena balik sebelah taubat dan kena serah ke Allah. Kena serah diri mujasadmu pada Allah untuk menentukan segala-galanya ni. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum didatangkan azab kepada kamu. Belum Allah hantar nyakit, belum Allah hantar bengong kepala kita, belum Allah hantar menyocok situ menyocok sini, balik semula. Kalau Allah hantar dah nyakit, siapa masa sakit, summalatun surun, Allah tak akan tolong. Gilah berubat tak selesai masalah. Berubat ke baca lah ayat ke apa, tak selesai masalah. Bila Allah sendiri kata summalatun surun. Kita perhati dah, banyak orang sakit lah ni. Cuba tengok, ingat Allah tak dia? Pergi hospital tak jadi, ubat ke mahal tak jadi, baca ke apa tak jadi. Ini akibat. Sebab tu balik semula. Kita
hot dalam keadaan hari ni, cuba baiki segera. Belum lagi nyakit, taubat dengan Allah, beradablah dengan Allah, dan beradablah dengan Allah dalam perjalanan menuntut Allah. Dalam kita beribadah ni kena ada adab, jangan kita ada adab. Allahu Akbar. Jadi adab dalam kita buat ibadah, kena minta tolong dengan Allah, dan kena seruh pada Allah selepas kita buat. Itu antaranya. Kita buat ibadah ni kena minta tolong dengan Allah. Ya Allah tolong, ya Allah aku nak solat malam. Ya Allah tolong aku nak sebut-Mu ni, ya Allah. Tolong ya Allah aku nak belajar. Kena minta tolong dengan Allah. Pasal apa? Yang pertama supaya kita tak nampak taufik tu bagi kita. Supaya kita tak nampak yang kita boleh buat tu bagi kita, bagi dia Allah. Sudah buat pula, alhamdulillah Tuhan, Mu tolong aku buat. Alhamdulillah ya Allah, Mu tolong aku solat. Nah. Jangan nampak kita. Tak nampak Allah, tak beradab. Tak beradab. Bukan senang. Tak nak mari kita bukan senang tu. Apabila ada hamba itu menggerakkan hatinya bagi mencari sebarang maksud hawa nafsu kerana bersenang-senang dengannya, padahal di atas perkara yang tidak diperintahkan Allah, antara tak beradab, dia sebut antara tak beradab ialah bila kita buat sesuatu yang diharuskan oleh syarak, boleh dah kita buat. Kita kerja boleh, cikgu ngajar boleh pahala, kita buat kerja khidmat, semua pahala belaka tu, ibadah belaka. Tapi bila kita buat sesuatu tadi, kita gerakkan hati kita kerana apa? Kerana kita nak cari maksud duniawi kita, nak sedap-sedap, nak suka-suka. Bukan kerja nak jadi hamba Allah, tak. Kerja nak peraja nafsu. Kan gitu kan kita. Bila kerja kan, kita belajar tu dengan maksud nak makan gaji. Tak say duk main kapung-kapung tanah padi, duk main kita say nak jadi orang besar-besar. Kerana apa? Kerana boleh pitih banyak, boleh beli kereta, boleh buat rumah, boleh pergi makan angin, makan sedap, hidup sedap. Bila kita letak gitu je, ada tergerak je hati kita ni, kita buat amal ibadah, kita belajar dengan maksud nak sedap-sedap, bukan maksud nak jadi hamba Allah, kena bala dah kita tu. Kena bala dah. Gak mula kita belajar kok tu lagi dah. Kok tu dah. Cikgu kata belajar sungguh-sungguh supaya awak ni jadi orang pandai. Besok boleh nombor 1, boleh masuk universiti. Tobik universiti boleh makan gaji, senang awak duduk. Kita pun nak sedap. Nak sedap. Boleh makan gaji juga. Hak rumah tak ada TV, beli TV. Tali beseng. Hari tu hak usah tu. Toko usah pakai hak tapik hak usah. Beli TV juga. Lepas TV. Rokok sebuku biar TV habis. Belum ada TV dan baca Quran. Pergi dengan ngajar. Ada TV, beritahu dana lalu pagi. Tak ada dengan ngajar. Tu nama dia kau jauh dengan Allah. Lalu. Pasal apa? Pasal maksud nak sendiri-sendiri dah. Sebab tu kita ni sama ada kerja apa pun kita buat, kerja hak agama ke, kerja hak dunia ke, letaklah pada hati kita, ya Allah, aku buat kerja nak jadi hamba-Mu Tuhan. Aku belajar nak jadi hamba Allah. Aku beramal kerana jadi hamba Allah. Kita jaga sembahyang Jumaat, kita baca ayat Quran. Pasal apa? Kerana aku nak jadi hamba-Mu Tuhan. Aku nak dekat dengan-Mu. Nak dekat dengan Allah. Kalau kita ibadah niat nak pahala, tapi tak niat nak dekat dengan Allah, pun tak ada adab dengan Allah. Ni kalau kita ginilah, orang mari jumpa kita nak kena pitih kita ya. Suruh kita buat lalu, pasal apa? Pasal nak pitih kita. Bukan kerana khidmat kita dak, kita rasa kerana. Kita panggil anak kita tolong sipai-sipai sikit depan rumah tu. Ayah duit minum air, dia pun sipai. Kenapa? Dia nak duit minum air kita. Dia tahu dah, kita suruh dapat duit minum air. Bukan kerana khidmat kita dak, kerana berasa kita. Dia mari jaga kita, dia fikir nak sesuatu daripada kita. Kalau ayah aku mati, saka boleh ke aku juga. Belum boleh saka tu, tahu takut ayah beri ke aku dulu sikit-sikit. Mari nak waktu. Kita suka tak? Tak suka. Allah lebih lagi. Allah. Kita khidmat dia, kita buat amal ibadah kerana apa? Nak menilik sesuatu hak dia nak beri kita. Hak pahala tu pahala.
nak gotu nak gani. Tak kena. Sama juga kerja-kerja buat kita. Jadi kita kena ubah adab kitanya. Kita buat ibadah sekalipun bukan kerana nak kau pahala, aku nak kau mung Tuhan, aku nak dekat denganmu. Walaupun tak salah niat nak pahala, tapi kena ada niat. Buat ibadah kerana apa? Nak bina iman, nak bina keyakinan, nak suruh rasa dekat dengan Allah. Hak ni mustahak sangat. Tu adab yang sangat besar. Kalau niat hak lain yang nak suka-suka, nak sedap-sedap, sudah. Akibatnya lupa ia dengan Allah dan mudahlah terjatuh ia atas maksiat. Mudah kena maksiat, mudah. Tengok lagi ni ya, mudah kena maksiat. Kita pergi situ kena maksiat. Kita jadi tak takut dengan maksiat. Tak takut nak dekat dengan maksiat, tak takut. Kita nak pergi pasar, nak pergi supermarket, takut tak tempat maksiat ni. Buka aurat ada, tak pakai tudung ada, pakai lecu apa-apa pasar malam begitu. Kita pergi di pasar malam, kita pergi di supermarket, berbagai-bagai kelakuan manusia tadi, dengan takut kau, dengan berani kau, dengan suka. Itulah. Dengan suka ya. Suka. Tak takut langsung. Padahal Nabi kata pasar ni tempat syaitan, tempat berkeliaran syaitan pasar ni. Seburuk-buruk tempat pasar. Nabi sebut pada hadis. Kita pasar tu sedap. Pasar ni bukan maksud pasar saja, tempat orang jual beli. Situ. Pasar apa? Situ berlakunya besar tipu daya. Besar tipu daya, tempat perkumpulan syaitan, tempat orang kecek nawak, situlah. Kita pergi pak jual ramai-ramai. Molek dah ni, molek belakang, padahal buruk bank dah apa. Molek dah kain ni, molek. Masing-masing kecek nak berlaku bagai. Lepas tu hak kecek nawak, hak nyopoh-nyopoh banyak. Dengan yang demikian, maka Allah akan menimpakan ke atas mereka itu bencana. Sama ada bencana tu hak betul bencana alam ke, bencana penyakit ke, bencana Allah tarik daripada hati rasa nikmat dengan agama, tak kira. Allah akan hantar. Bagi kita, kalau bencana tu hak banjir, gempa bumi, tu baru kita nampak bencana sungguh. Waktu kecil lagi. Bencana paling besar sekali bila Allah cabut pada hati kita ni rasa seronok dengan agama. Rasa sedap dengan agama tu cabut. Allah kena dekatilah Allah, kena dekati. Zaman ni zaman fitnah ya, kau sehari kau ramah, kau zahir hak Nabi sebut pagi beriman petang kafir, kalau petang beriman pagi kafir, kau zahir. Allahu akbar. Ada orang nak pergi ke Allah tapi tak belajar. Nak kenal Allah tak belajar, dia baca, dia tengok YouTube. Cari kat YouTube sebut mengenal Allah, ramah hak sarah kot tu. Salah sarah kat sudah. Banyak. Tak ingat kena, tak ingat. Kamu ingat hari Khamis lepas berapa 2-3 hari, hari Khamis ni hari Ahad. Khamis mak satu Ahad. Seorang lagi pondok dia suruh tolong baca, dia mari serabut tak khabar ke apa kan. Kita baca-baca tak khabar. Kita khabar, kamu tanya dia. Apa asal jadi gini? Dia kata asalnya dia nak cari Allah, nak kenal Allah. Tapi tak belajar, dia baca dengan ayat, dia tengok YouTube. Bukan ambil dah baka ni, dia pergi depan bos lagi berdepan dengan hamba baru 3-4 hari lepas hari Khamis hari ni. Dia kata kalau dia masuk, dia cari Allah ni, duk mikir macam-macam, masuk benda dalam, suruh mengaku akulah Allah. Tengok, akulah Allah. Ni hok kisah moyak dulu tu hak lain moyak dulu tu. Dulu dia kalau kita cari Allah, kita belajar mengenal Allah, bila kita kenal Allah, kita jadi Allah. Tu hak dia berat lagi. Hak ni benda masuk dalam, suruh mengaku akulah Allah. Nak cari Allah tapi tak belajar, tak boleh. Tak boleh. Ni betul musibah ya Allah hantar pasal apa? Jangan salah hak berlaku. Dia ada ayah,
Dak, setiap kita ni ada ayah. Ayah kena soal. Mengambil tanggungjawab dak jaga hak anak-anak. Bila ayah sibuk dengan hal dia, sibuk dengan menego, sibuk dengan kerja buat, tak cara anak, tak cara anak kenal Allah, tak kenal Allah, akhirnya gitu akan berlaku. Pak kalau kita ada anak, ramai anak, tapi anak yang masalah gitu, untung mana kita bila kita mati? Untung mana? Bila kita mati esok, ada untung ayah. Kalau tak untung tu boleh kira lagi, takut nak azab disebabkan anak pula. Anak agak kita masuk neraka pula. Hak ni hak paling takut. Sebab tu kita ni sementara sihat masih ada ni modal besar bagi kita untuk nak balik pada Allah, baliklah semula. Tak usah lekalah. Tak usah duduk sombong dengan pangkat kedudukan kita, kerja pejabat ke, kita orang kaya, debel ke, tak usah sombong lah. Dan mari Allah Taala so ya tak dendah nak hadap, tak dendah. Ya, kalau kita kata kutir sikit jaga sehari, kutir sikit gelepar dah kita, gelepar. Dia buat sakit gigi sudah nak tidur tak lidah semalam ni, berat dah kita. Jangan. Allah kata sebab tu dia ayat dah tadi. Balik min qabli an ya'tiyakumun azab. Belum siapa mari azab hak dunia lagi. Hak akhirat sama terus lagi hak dunia ni. Bila siapa sumala tunsurun, kamu tidak akan ditolong lagi. Bila siapa? Tidak mudah nyakit nak hilang. Gelepar dulu dah kita kena cocok kat orang. Sakit dulu lah kita mengarung tidur di rumah. Mengamuk kau tu, mengamuk kau ni. Kita tengok sendirilah dengan hak berlaku hari ni. Nah, tengok sendiri dengan hak berlaku hari ni. Berapa ramai orang sakit di hospital, anak-anak tak cara. Berapa ramai orang sakit di rumah, anak-anak tak cara. Anak-anak kata aku ada kerja juga. Bala adik-beradik pula. Bala adik-beradik. Maka Allah akan menimpakan ke atas mereka itu bencana dan kesusahan dan derita serta hati dan fikirannya menjadi sakit, serabut macam hidup. Serabut macam Allahu Akbar. Dia mari serabut kau ni, dia mari serabut kau ni. Ada lagi air tak ambil. Seorang ni tolonglah saya yang botol tolong ustaz buat air. Apa anak nak ngamuk tak? Ngamuk nak dia tak boleh. Kemurungan tak boleh tinggal. Seksa juga. Mula-mula anak kena kemurungan, mari pula pot tu serabut, kemurungan juga. Kemurungan ni kebengongan lah. Kemurungan ni yakin okey je tak boleh, kebengongan. Ada lagi air tu, semua yang ajak. Sakit. Petang saat ni mari daripada nu. Mari daripada Bukit Payung, Terengganu. Mari. Hanyung. Anak tu pergi mari. Mana bahagia kita seorang businessman, kita ni orang sedap. Nego. Petang ni mari ni kat gori kunil lebih. Alah, nak kan bila Allah dah balakan anak lagi tu. Tak boleh. Bukan mudah tu nak tuduh. Bukan boleh baca kan ni. Nah, tambahan pula lah ni bala pi kuda. Pi kuda ni tuan-tuan lebih bahaya daripada dadah biasa. Pi kuda ni rosak akal, rosak otak. Dadah biasa rosak jasad. Serenti, hak ni puspeng dia panggil. Puspeng dulu serenti dia untuk orang dadah biasa. Boleh pulih dadah hak sakit dadah. Hak penuh otak ni tak ada pusat pemulihan. Malaikat J buat ataupun buat 17 buat gila. Buat gila ataupun dalam J itu lah. Hak rosak otak. Tak ada pusat pemulihan otak, tak ada. Sebab tu wajib jaga akal. Allah Taala hantar hukum orang yang rosakkan akal dengan minum arak 40 watt. Nabi kata 40 hotel orang menara. Saya nama 80 hotel hari. Ganda lagi. 40 tu hak sunnah itibak. 80 ni 40 pula takzir pula. Menara. Pasal apa? Akal ni bukan boleh pulih. Kalau dia kena dia. Hanyung. Pak Ambo ada tu. Tengah semaya suka. Suka. Aku kata gerai budak dia kebuti aku tak semaya. Tengah semaya dia suka belakang. Dia semaya ni. Ada Pak Ambo. Penuh. Tapi yang tu okey dak. Dia tinggal pondok, tak apa ya ustaz jaga. Aku hak jaga. Ya, lepas gitu ya. Tinggal hak waya kesok dah. Ya kesok dah. Tengah semaya suka. Tengah ngajar ni tiba-tiba suka. Bukan tempat lucu suka, bukan tempat lucu tak apa. Nak kita terjadi kita. Nak tak nak kalau kita ni tak kena jaga, begitu akan jadi.
gitu. Mari penyakit tu gak sudah. Dia penyakit yang pasti akan mari. Pasti akan mari. Al-hammi wal hazan. Sebab tu Nabi minta berlindung daripada dua perkara tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada al-hammi, gelisah, al-hazan, sedih, duka cita macam. Dua penyakit ni biasa orang tua kena. Pasal apa ni? Akibat. Oh, orang tua ni kadang-kadang minggu lepas pergi kuliah jauh, minggu lepas kedua minggu lepas sudah kuliah balik macik atas mesej, ustaz nak kena saya tak asyik lagu ni, tapi ingat mari juga teringat kanak, teringat perbuatan anak ni siapa sakit-sakit ke diri, siapa sakit nak buat kuliah dia ada lah. Dia tanya depan orang, dia malu atas mesej nak buat kena, saya biar tak ingat dah kanak, tak asyik dah ingat kanak, biarlah, tapi ingat mari teringat macam anak tak cara, teringat cucu siapa sakit. Ada satu sarah dari kepala kita ni, dia mari sakit jasad kerana sarah tu sumak. Sarah tu sumak kerana rusing mari. Ada mari rusing sama. Dia ada sarah. Mereka teringat macam lama jam sakit. Nak lagi tak boleh. Keputusan Allah. Lepas tu kena jaga sebelum mari benda tu. Ni sombong. Masa duk kerja kat Allah boleh sakut nek tak tekuk tu gak tak kena sembahyang Jumaat. Boleh duk nek tak tekuk ni. Bukan kata salah pakai nek tak dak gi kat sembahyang Jumaat tu. Tak sembahyang Jumaat masjid di pejabat lah kumpul ramai-ramai di surah pejabat. Tak apa sembahyang Jumaat. Ni kadang-kadang semua sembahyang Jumaat tak sih. Orang buat kuliah di pejabat tak sih dengar. Orang buat kuliah duk buah sepuluh lembu. Ni berat jangan sombong. Jangan. Kalau kita penuh buat satu masa benda lagi ni, kena taubat segera. Belum Allah hantar keputusan dia. Taubat, minta ampun dengan Allah. Kita ni orang muda-muda lagi ada ni. Kalau satu masa penuh kita buat, mak ayah kita berjeri, kena taubat segera sebelum Allah hantar keputusan. Dan Allah Taala kepik dia perut, sakit dia perut kan. Hak kita buat ke orang, hak kita buat kena ke orang, hak kita dabel dengan orang, hak kita salah hadap dengan orang, banyak. Dan Allah hantar kan, ya tok kumai dia telinga sudah lah ke mana, sakit juga telinga. Dia kata tak apa kau satu ni, kenapa kau tak apa, balik segera, belum kena, dia kena payah nyusuh anak-anak pula. Kau pecah-pecah dah terutamanya, tak pecah pun serupa je. Dia fikiran jadi sakit sudah, hati ni resah sama, fikir sakit, ini alhammi wal hazan. Maka pada ketika itu tiada memberi faedah baginya dengan dunia yang banyak. Ada dunia segala-gala, tak ada faedah apa dah. Tak seronok dah kan. Padahal sebelum ni dia seronok dah tengok kereta besar depan rumah, seronok tengok kereta. Kereta gabut tahu besar macam robot peti sejuk tu, besar jegut depan rumah, suka hati. Tengok pintu pagar, cung tu berdiri. Dia pintu pagar? Kelah. Pintu pagar aja 30,000. Tengok tiang rumah dia, tiang sebatas tiang tu boleh buat rumah orang suti. Suka. Duduk atas kursi pula tergelam punggung-punggung. Ekor pun tak sedap. Dia bagi nyakit bengong ni, tak sedap belaka dah tu. Tak sedap belaka dah. Sungguh. Tak percaya cuba tanya nyakit bengong dari rumah. Ayo, bagi naik kereta orang sedih ayo. Mesti korok. Yang mahu kita pula. Memang sedih, aku nak sakit memang sedih. Sungguh masa belum sakit kan, nak sedih, nak kata besar, nak sedap, suka tengok kereta 3-4 buah ada sedap, nak makan pula ikut nak makan sup beluk, boleh makan sup beluk, sup ketan, makan sup ketan. Dia mari serabut kak, kes pilau tak sih. Dia sungguh tak sih belaka dah. Dia mari nyakit tu royak makan yang sedap tu, tak sih tak lalu belaka dah, tak lalu. Tak ada agah. Belum ada tegak agah. Duk kedai kopi agak kecil dunia besar. Kasi nak bini macam tu torok dah. Kasi nak bini macam. Tuan tegak Allah, nak kaki pun orang akak. Terus kecil agak dunia. Paruk. Orang muda-muda tu nak sabar kau kecil. Tu pun kecil jauh depan bini tak warning.
Hak muda-muda kecek jauh. Jangan sampai bini tapak tak kecek. Kecek lah, kecek. Nak kena jahit mulut ke bini lah. Tak kita bagi dia. Tetapi apabila hati tidak mempedulikan kepada seruan tersebut, yakni hilang cita hati kerana bersenang-senang dan berseronok-seronok dengan dunia itu, maka Allah akan kurniakan ganjaran kepada mereka yang berupa keampunan dan rahmat dan sentosa dan keredaan dan nur dan ilmu dan hampir dan lainnya daripada segala anugerah yang mulia. Kalau kita buat kerja ni bukan maksud nak seronok dak, tapi maksud nak jadi hamba Allah. Dapat kita taat perintah Allah, dapat kita bersedekah Allah suruh, dapat kita tolong orang, dapat pula kita nak hidup kita supaya lepas pada hutang. Maksud waktu hidup kita bukan kata nak sedap-sedap dak. Kalau gitu sungguh maksud kita, Allah akan capuk pada hati kita. Senang. 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 Allah. Pintu keampunan pun terbuka, pintu ibadah yang akan terbuka. Tuhan akan buka. Rahmat, kasih sayang Allah, berkat rahmat ni menyebabkan hidup kita yang bertambah berkat. Senang. Kita rasa seronok dengan Allah, Allah redha dengan kita. Masuk cahaya pada hati, ilmu mudah, hampir rasa dekat dengan Allah. Dia banyak anugerah Allah beri pada kita. Tunggu. Amba ingat masa amba nak pergi ngaji mula pun, masa duk ngaji pun pernah jumpa tutup guru. Kita tanya pasal apa belajar, kita kata kita ajar betul dah. Belajar ni tujuan boleh tolong-tolong orang, ngajar-ngajar orang kata kalau boleh. Tak kena lagi di sisi dia. Tak kena lagi. Tak boleh macam gitu. Pahala ke mana? Kita belajar nak jadi hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, Allah akan guna kita tepat dia hak dia suka. Kalau niat nak ngajar, ramai orang ngajar gini. Tengok telanjang dia tak telefon. Dah. Allah, hamba tengok telefon beberapa hari lepas. Dah seminggu dia rasa tengok. Orang yang kita kena mengajar masjid, nak mengajar di masjid, bawa orang umrah, kita tengok gambar telanjang dia orang ada. Okey, orang ada, orang yang terlibat telanjang dengan dia tu siapa akan buat Allah. Tengok. Boleh mengajar tapi akhlak tak boleh. Tak boleh akhlak. Jangan main. Sebab tu niatlah nak jadi hamba Allah. Aku nak jadi hamba-Mu Tuhan. Nak jadi khadam-Mu, ikut mulah nak buatkan atas aku. Kita kena seruh gitu pada Allah. Dan kita kena berani royak ke Allah. Ya Allah, aku ni ya Allah seruh kamu satu batu. Hak memberi ke aku, jasa aku, menggunalah ya Allah untukmu. Menggunalah jasa aku ya Allah. Menggunalah lidah, mata, telinga aku. Menggunalah harta benda aku. Menggunalah otak, ilmu semua. Menggunalah ya Allah untukmu. Aku nak jadi orang anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di sisi Allah Ta'ala. Nak jadi hak tu. Kena berani kecek itu. Kalau aku ya Allah lalai kerana dunia aku mengambil balik ya Allah. Berani kata kita. Taubat tak berani. Dunia kita ada dah ni banyak ni. Kita royak ke Allah, ya Allah, aku minta tolong denganmu. Kalau aku lalai disebabkan dunia aku hak banyak, kereta ada Alfa, Akoro, banyak-banyak tu kereta tu. Banyak je ni. Macam betul rasa. Hak muka kucing ada, hak ekor kucing, macam punggung kucing ada. Macam-macam. Kenderaan ni. Rumah lagi kata lagi, royak ke Allah, ya Allah, aku lalai. Kalau aku lalai kerana semua ada ni, aku jadi sombong kerana ada ni, mengambil semua sekali ya Allah. Boleh kita? Salah gang terbakar. Salah metok tadi sudah hijau. Salah tu ambil sungguh. Gung terbakar. Mari hari tergelam habis. Allah, aku pergi metok sangat. Nyesal pula kali. Amal Gizadah orang banjir di Kampung Syukur. Kenal Kampung Syukur? Hulu Dungu. Kampung Syukur ni berat dah. Ada lagi hak berat daripada tu. Kamu suka di sekolah tergelam, sekolah sampai bumbung, habis buku-buku di sekolah habis lecing, fai-fai, aku dah tahu tambung, habis lecing. Banjir semua, kawasan tu banjir semua, tapi tidak sebesar tu lah banjir besar. Dia kawasan lain, tak pernah kena banjir. Bila kena dia tempoh 90 tahun ni, ada tempat 90 tahun tempoh baru kena banjir sebesar ni. Allah hantar tak mikir lagi. Ada lagi hak tak semayang. Ada lagi hak masjid tak hidup. Padahal kalau dia mikir rumah hak dia buat segala-gala hak boleh,
Dia kerja sama kena siapa dia tinggal semayang, siapa tak kenal semayang, anak-anak tak kenal semayang, Tuhan ambil mata kak. Air naik pukul 1 tengah hari dah. 1 tengah hari naik, yung naik laju. Dia break, dia naik. Dia break mata, tapi nak turun, pukul 1 malam nak turun, segera turun. Nak katanya kalau betul-betul air sakok turun slow air. Ya, guru besar sekolah tu cerita. Tengah hari tu naik. Dah dia nak selamat ke apa dah dia. Kat garah kereta, bumbung garah kereta tu dekat bumbung. Tergelam sungguh. Dah dia nak selamat ke apa. Mari sekolah tak dia selamat ke. Perahu naik pun hanyut habis dah perahu. Terak askar bawa orang, pegonjang dah terak bawa orang. Hari-hari laju cepat naik. Tapi lambat turun. Bila siapa saat nak turun ke 1 gerolah tengah malam tu, cepat turun. Mata nampak padan. Tengok Allah. Ada lagi hak nipu. Hak nipu. Amo pergi atas batu sebuah rumah tu, jerit kat situ rumah saya. Dia kata rumah kat ni seluk kata dalam kakak ni kat 7 kaki seluk. Kita percaya juga. Mana kalau seluk 7 kaki tak kena nak hilang dalam masa 2-3 hari buat. Kalau ikut logik akal tapi dengan percaya, boleh kat 1000 lebih ke dia. Sampai-sampai nak buat pun. Tak apalah tu. Tak apa. Pasal apa Allah Ta'ala bencana musibah. Allah Ta'ala musibah dah ingat juga ke Allah, maknanya musibah gitu ta'zib bukan takrib. Ta'zib. Allah nak azab sebelum bagi azab yang sebenar. Allahu Akbar. Dari kerana itu ingatlah hai saudaraku, selamatkanlah diri kamu dari ujian ini dengan bersungguh-sungguh. Dengan itu berhati-hatilah dalam mengikut akan kehendak nafsu, dan jadilah kamu orang-orang yang sabar supaya memperolehi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerana sesungguhnya mereka yang akan memperolehi ketenteraman di sisi Tuhan mereka itu serta selamat daripada kejahatan makhluknya apabila sabar mereka itu dengan berbagai-bagai kesusahan dan lainnya. Dan apabila hilang kehendak mereka itu terhadap keseronokan dan kebahagiaan hidup di dunia serta redha mereka itu dengan Allah Ta'ala atas semua hal, yakni tiada lagi menjadi maksud hidup mereka untuk bersuka-suka memuja nafsu, maka terkadang dibukakan oleh Allah pada ketika itu pintu kesenangan, tetapi tidak melupakan dia dengan Allah kerana ia dalam pemeliharaannya sebagai pemberian hadiah daripadanya. Tengok, bukan maksud kita tak jumpa senang. Kadang-kadang berlaku dia kata kita tak save pun, kita tidak maksud pun nak senang-senang lagu tu. Kita jadi hamba Allah, nak duduk, biarlah kita ni, biarlah kadar tak puas, kita ingat Allah. Gitu maksud kita. Bila gitu ada orang bila hidup situ Allah beri mudah urusan dia, tapi urusan dia besar, tidak melalaikan dia. Kita nak situ. Allah beri dunia kita banyak, tapi tidak melalaikan kita. Bila tu? Bila nafsu kita ni bukan tidak mencari maksud nak suka-suka. Allah akan beri kesenangan. Tuhan tukar. Tengok sahabat-sahabat Nabi Tuhan tukar jadi senang. Senang yang tidak menyebutkan dia. Senang yang tidak menyebutkan dia. Kita ni daripada naik bakat, lepas naik bakat musarak kuat musarak. Musarak. Ausese. Tak kena ada masjid. Masa boleh kontrak suti mula dekat lagi masjid. Lepas boleh 2 buti kat tahu dekat-dekat masjid dia. Dekat-dekat nak boleh kontrak 2 nak pula. Minta mai ajak. Dia pekong golaya aku tu bila tu email kak. Tu bila tu email boleh golaya sepoh tak apa dah. Allahumma lalu. Lepas tu tahu depan pula nampak. Kena tipu kau sama tu lepas. Tu email kena ingat tu email. Lagu tu. Allah masa susah nak boleh projek. Tolonglah ustaz doalah. Hamba boleh ni tak apa dah projek. Tak dah rasa. Rasa nawak nak bagi ayat dah. Orang tak cukup boleh suti mah, suatu gunung mah. Nak gunung mah yang kedua pula. Kita kerja untuk agama. Bosan biar agama. Hari Jumaat sama tak pun seria seminggu. Orang miskin boleh 4 ria seminggu, 3 seminggu.
Dia guna, dia kata kita kena cari dunia untuk agama. Dok pun kalau kecek besar tak selesai je dah, nawak ya. Soyok mulut dia tu. Tapi asal tik apa? Bila boleh nak berlaku. Maka perhatikan olehmu supaya kamu tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang dikasihinya, dan orang-orang yang dikasihi Allah Ta'ala, maka baginya rahmat yang berpanjangan. Rahmat ni berkat hidup lah, dia akan bertambah berkat hidup, bertambah kebajikan. Dari kerana itu janganlah kamu terpedaya dengan kesedapan dan keseronokan dunia. Jangan kita leka gitu. Dan janganlah kamu hanya berharap dan ingat apa yang diutuskan Allah untukmu. Jadi duk mikir. Duk mikir apa? Aku ni nak senil lagu mana? Kau dia Tuhan nak bagi kat aku. Tak sedar mikir hak tu. Kita kena fikir apa yang aku boleh tunjuk pada Allah Ta'ala. Ni duk mikir, duk minta dengan Allah. Macam tak cukup lagi Allah bagi dah. Dan hendaklah engkau fikir, Wallahu a'lam. Tak ada soalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.